Jet pejuang manakah yang paling berbahaya di Asia Tenggara? Milik negara manakah ia? Asia Tenggara telah muncul sejak tahun 1980-an sebagai salah satu hub pasaran senjata terkemuka di dunia. Dengan industri pertahanan di rantau ini kekal berdaya saing dan ekonomi serta belanjawan pertahanan berkembang dengan pesat. Walaupun ketegangan di Asia Tenggara kekal rendah, secara amnya ia telah menjadi pengantara melalui Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan banyak negara ASEAN telah melabur dengan perbelanjaan yang besar di dalam menempatkan aset ketenteraan moden yang hebat dengan Rusia telah berjaya menjadi pengeksport senjata terkemuka ke rantau ini dan ianya diikuti oleh Amerika Syarikat. Walaupun banyak negara seperti Brunei dan Filipina tidak melabur banyak di dalam perolehan pesawat tempur moden, negara lain seperti Vietnam dan Singapura telah berusaha untuk bersaing supaya pesawat tempur mereka juga memiliki daya ketahanan tinggi serta moden yang boleh melindungi kepentingan serta tuntutan maritim dan dapat beroperasi di dalam jarak yang jauh daripada pangkalan mereka di darat. Kedudukan dan penilaian jet pejuang yang paling berkebolehan di Asia Tenggara telah memberikan sedikit gambaran tentang keseimbangan kuasa di rantau ini, dinamik dan keselamatannya serta cara negara memilih untuk melabur di dalam tentera udara mereka. Su-30 MKM dan Su-30 SM, Malaysia serta Myanmar. Tentera udara Malaysia menjadi yang pertama di rantau Asia Tenggara ini kerana telah memiliki jet pejuang generasi 4++ yang telah hampir ke 5 generasi. Apabila ia mengambil keputusan pembelian pesawat tempur kelas berat Su-30 MKM yang pertama pada tahun 2006. Ini adalah bagi menggantikan jet F-5E Tiger II yang sudah tua, yang sebelum ini dibekalkan oleh Amerika Syarikat. Pesawat Su-30 MKM adalah yang paling canggih pernah diekspor oleh Rusia dan berdasarkan sedikit persamaan Su-30 MKI yang dibangunkan untuk tentera udara India, tetapi dengan perubahan yang besar kepada sistem avionik. Senang cerita, pesawat ni sudah habis di jailbreak. Su-30 MKI, MKM diambil daripada reka bentuk asal Su-27 dan Su-30 Flanker. Dan Rusia telah mendapat manfaat daripada ciri yang ada serta pertama kalinya ia ditunjukkan pada prototipe Su-35 dan Su-37, termasuk paparan kokpit digital sepenuhnya, radar tata susunan yang diimbas secara elektronik, enjin penujah serta tujahan, penggunaan yang lebih besar terhadap bahan kompozit dan sistem peperangan elektronik moden terkini serta peluru berpandu jarak jauh BVR. Pesawat pejuang Rusia terus-menerus telah mengatasi mana-mana pesaing barat di dalam daya tahan dan kebolehgerakan serta reka bentuk yang berbeza dan kemudiannya telah digunakan sebagai asas untuk membangunkan Su-30 MKM serta Su-30 MKA bagi tentera udara Algeria dan Su-30 SM untuk tentera udara dan tentera laut Rusia. Yang kedua-duanya adalah faktor yang diambil daripada teknologi asal Su-30 MKM dan Su-30 MKI. Pada tahun 2000, Su-30 MKM telah muncul sebagai satu-satunya pesawat pejuang yang paling berkebolehan di dunia. 18 unit pesawat tempur itu telah dihantar ke Malaysia serta berjaya memberikan prestasi pertempuran yang jauh lebih hebat daripada gabungan semua aset udara negara-negara Asia yang lain. Su-30 SM adalah sama versi Su-30 MKM yang dipertingkatkan kini telah ditempah oleh tentera udara Myanmar dan sedikit penambahbaikan teknologi seperti sistem avionik bersepadu dan yang paling penting radar N011M BARS dengan jarak pengesanan 400 km yang diperluaskan bagi memudahkan akses kepada peluru berpandu R37M dan ia telah ditambah juga dengan jamming port Sub 518 F-15SG Singapura. Kontrak untuk pemerolehan 40 pesawat pejuang F-15SG telah menjadikan tentera udara Singapura sebagai pelanggan ekspor kelima terbesar di dunia untuk F-15 Eagle selepas Israel, Jepun, Arab Saudi dan Korea Selatan. Varian yang dibangunkan untuk tentera udara negara termasuk itu agak canggih di dalam sistem penderiaan avioniknya. Dan ia adalah varian pengeluaran bersiri pertama yang menggunakan radar tata susunan imbasan elektronik ESA yang aktif. Ini telah memberikan keupayaan peperangan elektronik yang unggul dan tindak balas terhadap pengesanan radar yang lebih rendah.
F-15 dianggap sebagai pesawat pejuang yang berkebolehan serta telah digunakan oleh tentera udara Blok Barat semasa era Perang Dingin. Dan sekatan ekspor ke atas reka bentuk pesawat itu telah dilonggarkan pada tahun 2000 selepas induksi penggantinya F-22 Raptor telah memasuki inventory tentera udara Amerika Syarikat. Pesawat pejuang ini mempunyai daya tahan yang tinggi dan boleh membawa sud sensor yang lebih besar. Walaupun ia masih lagi lebih rendah dan tidak dapat dibandingkan dengan saingannya Su-30 MKM dan MKI, tetapi ia telah menjadi satu batu loncatan untuk pemodenan seterusnya bagi memenuhi keperluan tentera udara Arab Saudi, Qatar dan Amerika Syarikat. Su-30 Mk2, Su-30 Mk milik Vietnam dan Indonesia. Tidak seperti Su-30 MKM dan MKI serta SM yang dihasilkan di kilang pesawat penerbangan di Irkutsk. Su-30 Mk2 pula telah dibangunkan sebagai sebahagian daripada keluarga pesawat pejuang yang berbeza dan berasingan di kilang pembuatan pesawat Komsomolsk on Amur. Yang selepas itu pada tahun 2009 telah ditukar bagi menghasilkan Su-35S untuk tentera udara Rusia. Pesawat pejuang itu berasal daripada Su-30 MKK yang dibangunkan oleh tentera udara China dan tentera laut China telah menjadi pelanggan pertamanya pada tahun 2004. Pesawat itu hanya dioptimumkan dengan baik dan ianya hanya berperanan sebagai pesawat serangan maritim dengan sistem avionik bersepadu, terutamanya untuk tugas perintah, kawalan komunikasi, komputer, risikan, pengawasan, perolehan sasaran dan juga keupayaan peninjauan. Pesawat pejuang itu telah diambil oleh Vietnam dan Indonesia yang masing-masing telah mempamerkan kemampuan serangan dengan menurunkan kedua-dua versi pesawat pejuang itu di dalam beberapa siri latihan mereka sebelum ini. Pesawat pejuang itu telah mendapat manfaat daripada ciri-ciri radar pengesan jarak jauh, prestasi penerbangan yang tinggi dan penderiaan berkuasa serta reka bentuk Su-30 juga dilengkapi dengan rangkaian persenjataan moden seperti peluru berpandu anti kapal KH-31 Mark III dan peluru berpandu anti pesawat R-77. Tetapi ia masih lagi kurang berkemampuan jika dibandingkan dengan Su-30 MKM, MKI dan Su-30 SM yang jauh lebih berkuasa walaupun memiliki reka bentuk asas yang sama seperti Su-30 MKM, MKI. Su-27SK, negara yang memilikinya ialah Vietnam dan Indonesia. Dianggap secara meluas sebagai pesawat pejuang yang berkebolehan secara basic untuk berkhidmat di dalam mana-mana angkatan tentera udara semasa era Perang Dingin. Su-27 Flanker mula-mula memasuki perkhidmatan pada tahun 1985 dan direka untuk mengatasi prestasi F-15 Eagle tentera udara Amerika Syarikat. Pesawat pejuang itu telah dieksport secara meluas pada tahun 1990-an dan di Asia Tenggara ia telah dikendalikan oleh Vietnam dan Indonesia yang masing-masing menerbangkan varian Su-27SK yang dikatakan lebih tua daripada Su-30. Tentera Udara Indonesia pada pertengahan 1990-an telah menjadi salah satu pelanggan terbesar di dunia untuk pesawat Su-27 Flanker dengan rancangan yang telah diumumkan sebelum ini bagi membentuk armada yang berkapasiti lebih daripada 100 buah pesawat tempur untuk membentuk kuasa armada moden di tengah-tengah ketegangan yang tinggi dengan kuasa barat ke atas konflik di Timur Timur. Walaupun dianggap pesawat yang menggerunkan pada zamannya, Su-27 semakin dianggap ketinggalan zaman terutamanya varian 1990-an yang semakin tua. Tambahan pula diletakkan di Asia Tenggara dengan Myanmar semakin galak untuk memiliki pesawat moden dan mungkin bakal mencetuskan persaingan di rantau Asia. Dikatakan Su-27 memiliki persenjataan sistem avionik dan penderiaan yang semuanya jauh ketinggalan daripada keadaan terkini. Pesawat pejuang itu walau bagaimanapun mampu untuk mengimbangi kemampuan usia radarnya dengan saiznya yang sedikit besar dan peluru berpandu R-27-nya masih lagi mampu mengekalkan jarak tembakan 130 km melebihi purata walaupun teknologi peperangan elektronik mereka sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Pesawat pejuang itu dijangka akan digantikan dengan pesawat F-15EX dan Rafale yang baru yang pada sebelum ini telah mereka umumkan di semua platform media massa